Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi alhamdulillah hari ini kita mulakan PDPR kita. Cikgu cuba buat secara macam ni lah. Dah lama dah cikgu tak nampak muka awak. InsyaAllah hari ni kita boleh secara bersemuka lah. Awak boleh nampak muka cikgu. InsyaAllah mungkin lain kali kita boleh buat secara Google Meet. Supaya cikgu boleh nampak muka awak dan awak pun boleh nampak muka cikgu. Okay, untuk hari ini kita punya PDPR, kita akan masuk kepada CU yang baru CU yang baru iaitu ni. Okay, CU 4 Single Phase Motor and Motor Control Installation. Okay, ataupun pemasangan motor satu fasa dan kawalan motor. Okay, dia punya kodnya ialah EE32012-2012C04. Okay, sepatutnya cikgu kena bagikan kamu dia punya kertas penerangan. Okay, tapi disebabkan oleh masalah PKP dan sebagainya, Mirul dekat Juasir, yang lain ada dekat Pasu. Jadi cikgu rasa cikgu buat secara video macam ni lah. Okay, insyaAllah nanti mungkin bila berkesempatan cikgu akan statekan dan bagi kamu kertas penerangan. Jadi untuk memudahkan, cikgu rasa cikgu buat dia punya recording video dan awak boleh tengok lah. Lagipun awak pun dah lama tak nampak muka cikgu kan. InsyaAllah mungkin lain kali nanti kita boleh buat secara Google Meet pula, supaya cikgu boleh nampak muka awak dan awak pun boleh nampak muka cikgu. Okey. Jadi kita teruskan kepada yang seterusnya. Okey. Tengok dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid akan dapat yang pertama menyatakan sekurang-kurangnya satu daripada 7 jenis motor elektrik yang biasa digunakan. Yang ini yang dalam single phase motor. Okey, yang kedua, menjelaskan sekurang-kurangnya 2 dari 6 komponen utama sesebuah motor elektrik. Okey, jadi untuk permulaan ni kita akan belajar berkenaan dengan jenis-jenis motor dan juga komponen utama sesebuah motor. Okey, baik, kita tengok sini. Okey, jenis-jenis motor elektrik satu fasa. Okey, terdapat 7 jenis motor elektrik satu fasa yang akan dipelajari, iaitu yang pertama, motor induksi sangkar tupai, atau dalam bahasa Inggerisnya, atau dalam bahasa Inggerisnya squirrel cage induction motor. Ni dia squirrel cage induction motor, ataupun juga dikenali sebagai motor fasa belah, split phase motor. Okey, jadi nanti kalau awak dapat dapat dua benda ni, dua benda ni, jadi ni. Jadi awak jangan confuse lah. Dia sebenarnya motor sangkar tupai tu ataupun juga dikenali sebagai motor fasa belah. Nanti kita tengok kenapa dipanggil motor sangkar tupai. Okey, kemudian yang kedua, motor penghidup kapasitor. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya kapasitor start motor. Yang ketiganya ialah motor pelari kapasitor. Yang ketiganya ialah motor pelari kapasitor ataupun kapasitor run motor. Yang keempatnya, motor jenis tolakan atau dalam bahasa Inggerisnya repulsion type motor. Yang kelima, motor kutub telau atau shaded pole motor. Yang keenam, motor universal ataupun universal motor. Yang ketujuh, motor segerak ataupun synchronous motor. Jadi dia ada istilah bahasa Melayu dan juga istilah bahasa Inggeris yang kita belajar dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris ni sebab biasanya selalu kalau dalam alam pekerjaan, kat industri, dia akan gunakan istilah-istilah bahasa Inggeris ni. Jadi awak kena tahulah maknanya bila disebutkan bahasa Inggeris ni. Awak tahu. So, yang mudah-mudah. Tadi dalam kita punya objektif tadi nak mengingati sekurang-kurangnya 3 daripada 7 jenis motor yang cikgu senaraikan ni. Yang mudah-mudah mungkin indah motor induksi sangkar tupai, motor penghidup kapasitor, motor pelari kapasitor,
Okey, motor universal, motor segerak. Okey, nanti dalam latihan dalam Google Form nanti, okey, cikgu nak awak nyatakan ni. Okey, baik, kita terus pergi kepada seterusnya. Okey, ini ialah gambar dan binaan motor elektrik. Okey, yang di sebelah kiri ni dia punya gambar. Okey, manakala yang di sebelah kanan ni, yang ini ialah dia punya struktur dalaman, struktur dalaman motor elektrik. Okey, ada antaranya, okey, antara yang apa ni, dia punya bahagian-bahagian utama dalam sebuah motor elektrik. Okey, yang pertama ialah pemegon, okey, atau stator. Okey, yang ini kita panggil sebagai stator ni. Ini ada teras besi, kemudian ada dia punya lilitan-lilitan wayar ni yang melilit teras-teras besi tersebut. Okey, dikeliling ni. Okey, yang ini dan juga yang ini. Okey, yang ini kita namakan sebagai pemegon atau stator. Okey, manakala yang kedua ialah bahagian yang berpusing di tengah-tengah ni. Yang ni. Yang ini bahagian yang pusing, okey, dipanggil sebagai pemutar ataupun rotor. Rotor ni rotation. Rotation ni dia berputar, berpusing. Okey, kemudian okey, bahagian yang seterusnya ialah Swiss empar. Ni. Swiss empar. Swiss empar ni okey, dia yang sini, ada bahagian sini dia apa? Ada dekat bahagian bearing bola ni. Lepas tu sini ada kalau awak nampak kecil ni, ini ialah Swiss dia, Swiss empar. Okey. Manakala seterusnya, okey, ialah dia punya kipas. Ni di belakang ni. Okey, kalau awak tengok di belakang sini biasanya ni ada kipas dia. Okey, kipas. Okey, dia ada kipas di belakang dan juga ada kipas di depan. Nanti kita akan tengok lebih lanjut lagi. Okey, kipas di belakang ni biasanya lebih besarlah daripada kipas di hadapan. Okey, seterusnya ialah dia punya, okey ni. Ini kita panggil sebagai perisai. Ada dua ni penutup belakang. Okey, dan juga sebelah sini ada penutup bahagian depan. Ni. Okey, ini penutup depan. Okey, yang bahagian sini ialah penutup belakang. Okey, penutup belakang dengan penutup depan ni kita panggil sebagai perisai. Okey, manakala yang seterusnya ialah kok, nampak ni. Okey, ni dinyatakan ni kok. Apa kok ni? Kok ni ialah dia punya badan motor ataupun dia punya frame dia ataupun dia punya rangka dia. Ni ialah kok ni yang kita tengok ni. Okey, yang ini ialah perisai bahagian depan. Okey, ini ialah perisai bahagian belakang. Okey, ini bahagian luaran. Okey, bahagian dalaman dia yang ini. Okey, kita tengok seterusnya. Baik. Okey. Bahagian-bahagian utama motor elektrik. Okey, bahagian utama motor elektrik adalah yang pertama pemegon atau stator, yang kedua pemutar atau rotor, yang ketiga Swiss empar, yang keempat kipas, yang kelima perisai hujung iaitu penutup depan dan juga penutup belakang, yang keenam kok ataupun frame. Okey, yang ni tadi yang cikgu dah terangkan. Okey, manakala yang ini ialah gambar rajah skematik motor elektrik. Ini dia punya rotor, bahagian rotor. Yang ini ialah dia punya bahagian stator. Okey, yang ini ialah Swiss empar dia. Okey, kita seterusnya kita pergi. Baik, bahagian utama motor elektrik yang pertama ialah pemegon atau stator. Okey, pemegon atau stator ialah bahagian yang tidak bergerak dalam motor elektrik. Pemegon terdiri daripada teras besi logam yang dililit dengan wayar kuprum berenamel atau bersalut yang dipanggil sebagai belitan. Okey. Belitan pada stator terdiri daripada belitan utama dan belitan tambahan. Okey, tengok ni dalam ni, struktur dalam ni. Ini dah dibuka. Okey, ini ialah stator ni. Ada bahagian yang besi ni. Okey, tadi besi tu dililit dengan wayar kuprum yang ni. Ini ialah stator. Okey, seterusnya. Baik, yang kedua ialah pemutar atau rotor. Okey, pemutar. Cikgu silap ejaan ni. Pemutar atau rotor ialah bahagian yang bergerak atau berputar dalam motor elektrik. Okey. Pemutar atau rotor tidak mempunyai belitan tetapi mempunyai batang-batang pengalir yang dipatri pada bahagian hujung atau dipanggil sebagai pemutar sangkar tupai kerana bentuknya seakan-akan sangkar tupai. Okey. Kita tengok sini dulu. Okey, yang ni ni ialah bahagian rotor ni. Bahagian motor yang berpusing. Ni.
Ni bahagian rotor. Dia kata tadi kalau beza dengan stator tu dia ada wayar ni. Nampak? Okey, ni ada wayar. Okey, tapi rotor ni dia tak ada wayar. Dia cuma ialah plat logam. Biasanya dibuat daripada kuprum ataupun aluminium lah. Yang ni, jadi yang ini yang boleh mengalirkan elektrik. Okey. Jadi dia nak tengok tadi mana yang kata sangkar tupai tu. Ni. Okey, kalau kita tengok kat sini. Ni. Dekat bahagian hujung rotor tu ada satu bahagian lagi. Yang ini. Yang ini yang dipanggil macam bentuk dia tu macam sangkar tupai. Sebab tu motor tu dipanggil sebagai motor sangkar tupai. Okey. Baik. Okey, seterusnya ialah Swiss empar. Okay. Swiss empar dipasang pada bahagian hujung pemutar atau rotor. Swiss ini adalah Swiss kutub tunggal dan dikendalikan secara daya empar yang terhasil apabila pemutar atau rotor berputar. Dalam keadaan biasa, iaitu apabila motor tidak berputar, Swiss ini berada dalam keadaan tertutup atau bersambung. Okey, apabila motor mula bekerja, Swiss ini akan terbuka. Ini tidak bersambung secara automatik disebabkan oleh daya empar. Swiss empar digunakan hanya untuk permulaan operasi motor saja. Okey, tengok sini. Ni yang warna hitam ni. Ni ialah Swiss empar ni. Okey. Baik, seterusnya ialah kipas rotor. Okey, kipas rotor. Kipas dipasang pada rotor di bahagian hadapan, iaitu kipas kecil, dan di bahagian belakang, iaitu kipas besar. Kipas kecil di hadapan berfungsi untuk mengalirkan udara panas dari dalam motor ke luar. Okey, manakala kipas besar di belakang akan mengalirkan udara sejuk dari luar ke dalam bahagian motor. Okey, ni. Ini belakang ni, yang ni kipas besar. Tujuan dia nak mengalirkan udara sejuk masuk. Manakala di hadapan ni, kipas hadapan ni ialah kipas kecil. Mengalirkan udara dari yang panas dari dalam bahagian dalam ni ke luar. Okey. Baik, seterusnya perisai hujung. Perisai dilengkapkan kepada kok atau rangka atau frame di bahagian hujung bagi melindungi bahagian dalam motor. Perisai di bahagian hadapan dilekapkan bersama galas berbola bagi menyokong aci yang berputar. Ini bahagian perisai ni. Okey, yang bahagian belakang ni, yang sini, bahagian belakang. Okey, ni ada galas berbola ada ni. Okey, baik. Seterusnya ialah kok atau rangka ataupun frame. Okey, kok atau rangka ataupun frame diperbuat daripada besi tuang atau keluli yang keras lah, sangat keras. Okey, kok dan perisai berfungsi untuk melindungi bahagian dalam motor. Stator atau pemegon akan dipasang pada bahagian dalam kok. Ini dia punya frame ni, rangka ni. Tempat letakkan stator ni dilekapkan ataupun dipasang kat sini sekali. Okey. Baik, alhamdulillah kita punya video PDPR kali ini dah selesai. Okey, sebagai renungan. Okey, tengok. Orang yang berjaya itu bukanlah orang yang selalu menemui kegagalan, tetapi orang yang berjaya adalah mereka yang sentiasa bangkit apabila menemui kegagalan. Okey, jadi selepas awak tengok video ni, lepas tu cikgu harap awak buat latihan lah dalam Google Form yang cikgu berikan tu berdasarkan video yang kita tengok tadi. Okey, sekian dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang esok insyaAllah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.